Okey, saya baca Arab dia. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Bila dikata tak ada dalam Al-Quran, saya kata so adakah sumber agama Islam ni hanya datang daripada hadis Nabi, daripada ayat Al-Quran? Saudara Benz kata tak ada dalam Al-Quran. Dia kata adakah sumber agama kita ni hanya datang daripada Al-Quran Al-Karim? Argumen saya dan ramai lagi orang yang menolak keberadaan dia kata bahawa benda ni sama ada dia rumus ke, simbol ke, majas ke, atau tak ada. Asas utama dia, kalau macam saya kata benda tu tak ada dalam Quran. Okey, saudara boleh cek sendiri lah dalam Quran ada Dajjal ke tak. Dan boleh cek juga Bayan Linnas siri ke 161 Dajjal Hakikat dan Tanda Akhir Zaman. Mengapakah tidak disebut dalam lafaz Dajjal dalam Quran? Bagi menjawab persoalan ini, kami ingin memetik daripada baca bagi korang nampak aku baca ni. Tengok sini lah. Okey, sambil-sambil aku baca lah. Sekejap lah, boleh nampak ke tak? Oh, penat lah nak pegang. Saya baca lah, okey. Bagi menjawab persoalan ini, kami ingin memetik jawapan daripada sebuah kitab yang membincangkan berkaitan tanda-tanda kiamat. Para ulama telah menjawab persoalan ini dengan beberapa jawapan. Antaranya, saya baca laju lah. Dajjal disebut atau terkandung dalam beberapa ayat Quran. Okey, dia bagi pendapat. Pendapat dia kata Dajjal disebut dalam Quran. Okey, masalahnya tak ada. Okey, saya tak ni ya. Okey, saya baca Arab dia. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Kedatangan sebahagian, maksudnya surah Al-An'am 158, kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu dalam kurungan yang menjadi tanda-tanda hari kiamat, tutup kurungan. Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah atau bermanfaat lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Tak ada. Saudara baca bila terbalik ke, saudara ambil baca macam ni ke, saudara baca depan cermin ke, tak ada. Lafaz Dajjal jelas tidak ada. Saya tak tahu macam mana hujah ni boleh keluar macam ni. Saya tak tahu, tapi tak ada. Kalau dia letak hadis je senang. Masalahnya nak juga letak Al-Quran tapi tak ada dalam Quran. Ni hadis ni hadis. Hadis riwayat Abu Hurairah. Syiah tolak lah kan. Al-Quran hadis pun tolak jugalah, tapi tak apa, kita baca je. Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tulung syamsi min maghribiha wad dajjalu wad dabbatul ard. Ni hadis riwayat Muslim Hadis bukan Quran 3 perkara apabila ia keluar tidak akan memberi manfaat akan iman seseorang itu yang sebelumnya mereka itu tidak beriman atau sebelumnya mereka tidak berusaha untuk melakukan kebaikan pada imannya. 3 perkara tersebut adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal dan juga Al-Dabbah yang melata di bumi. Okey. Saya sampaikan, saudara fikir sendiri. Seterusnya, kedua. Saudara fikir sendirilah. Nampak tak? Bila dikata tak ada dalam Al-Quran, saya kata so adakah sumber agama Islam ni hanya datang daripada hadis Nabi, daripada ayat Al-Quran? Saudara Benz kata tak ada dalam Al-Quran. Dia kata adakah sumber agama kita ni hanya datang daripada Al-Quran Al-Karim? So he has to clarify his position. Okay? Bagi pandangan kami simple dan jelas. Kan? Kami menerima Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan bermakna kami telan semua kenyataan yang dinisbahkan kepada Nabi seperti hadis. Kalau nak bercakap tentang critical minded ni, ulama kita dah mula awal dulu lah sebelum orang barat critical, kan, sebelum progresif ke golongan kiri ke golongan sekular Muslim critical. Ulama kita dah ajar kita how to think critically. Ulama kita dah ingatkan kita kenapa sebahagian orang ni boleh cipta hadis palsu, kan. Ada agenda politik, ada agenda peribadi, ada agenda ekonomi. We have been taught about all these things, kan. So kita sepakat, we have to be critical. Jangan hanya orang kata, oh ni hadis Nabi kita terima. Tak. Umat Islam yang belajar basic agama, dia tahu benda ni. So the question, the ball is in your court. You have to come out clean. You reject sunnah ke tidak? Adakah you anti sunnah ataupun tidak? Adakah you mungkir sunnah ataupun tidak? Kalau tidak, apa sebenarnya metodologi yang you pakai? Kan? Itu kritika orang terhadap Kasim Ahmad. Kasim Ahmad punya metodologi
Cacah marba. Kalau nak dibandingkan dengan metodologi ulama mustalahul hadis, cacah marba. Sebab tu orang don't take him seriously. He's not academic at all. Dia banyak melanggar asas-asas ilmu sebenarnya. Kita tak nak cakap asas ilmu mustalah hadis, tapi asas ilmu berfikir. Benda yang tak bercanggah, dia kata bercanggah. That is the contention. Okay? Kita semua sepakat benda bercanggah salah. Tapi betul ke benda tu bercanggah? Kalau you kata bercanggah, di mana percanggahan dia? Dan kenapa you kata dia bercanggah? Okay, so we have to be more detailed and more specific here. So saya harap perbincangan ini boleh naik ke tahap yang lebih tinggi, lebih serius. Macam saya kata tadi, benda ni mutawatir dalam sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis yang sahih tentang Dajjal ada banyak. Ada banyak. Okay. Adakah bermakna tak ada hadis yang maudhu tentang Dajjal? Ada, of course ada. Adakah tidak ada hadis yang dhaif tentang Dajjal? Of course ada. So, hanya kerana ada hadis dhaif ataupun hadis palsu berkenaan dengan Dajjal, kita kena buang semua hadis berkenaan dengan Dajjal. Ni metodologi apa ni? Maaf saya tanya, ni metodologi apa ni? Ya. Hadis maudhu ni ada dalam semua bab. Dalam fiqah ada hadis maudhu, dalam bab pernikahan ada hadis maudhu, dalam bab riba ada hadis maudhu, dalam bab perniagaan, dalam bab akidah, dalam bab hari kiamat, dalam bab sirat, dalam bab tasawuf ada hadis maudhu. Jadi apa? Kita nak kena buang semua ke macam mana? So you have to be very clear and you have to be very disciplined in your assertion. Ya? Kita kena ilmiah. Kita tak boleh kata oh bercanggah, oh benda ni tak guna otak dan sebagainya. I mean, this is too shallow bagi saya, shallow, sangat shallow.